Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah sejahterakanlah kami untuk bertemu dengan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan sejahteralah Ramadan untuk kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengerusi, Tuan Bilal, para AJK dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berhimpun di rumah Allah yang sementara ni. Hari tu mari cari tepi jalan tu, cari-cari tak ketemu masjid. Rahman kata tak, rupanya nusuk padaran ni tak. InsyaAllah moga-moga Allah permudahkan pembinaan masjid kita yang baru. Malam ni kita akan bincangkan dalam masa yang mungkin kita ambil masa dalam 1 jam untuk kita bincangkan isu al-isyrak billah, perkara-perkara syirik dan pandangan Islam terhadap perkara-perkara tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Imam tadi, syirik adalah satu-satunya dosa yang paling besar sekali, akbarul kabair. Nabi sebut dalam hadis, dia adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Rupanya dosa besar ni dia bukan satu level, dia ada tingkatan dia. Yang paling besar sekali adalah al-isyraku billah, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud syirik sebenarnya? Syirik ni ulama sebut dari sudut definisi dia ataupun ta'rif dia, dia kata ja'ala syarikun lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Tak, galiknya orang melakukan syirik kepada Allah, dijadikan tandingan, tak, ataupun makhluk yang setara dengan Tuhan fi rububiyyatihi, sama ada pada rububiyah Allah, pada perbuatan Allah, ataupun pada uluhiyah dia, pada penyembahannya, pada pengibadannya. Dan ghaliknya manusia dari zaman nabi-nabi terdahulu, diawali di zaman Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghaliknya manusia dia melakukan syirik dalam urusan uluhiyah, dalam bab perkara ibadah. Hak ni ghalik berlaku syirik. Adapun rububiyah, umat-umat yang terdahulu mereka jarang sangat melakukan syirik dalam bab rububiyah Allah. Bila ditanya kepada mereka, termasuk musyrikin Mekah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, wahai Muhammad, kalau mu tanya mereka ini, puak-puak musyrikin ini, tak, siapakah yang mencipta langit dan bumi ini? Maka mereka sepakat jawab, la yaqulunallah. Mereka akan kata, Allah lah yang mencipta langit, Allah lah yang mencipta bumi. Tak, dalam ayat yang lain juga dia mengakui tentang Allah lah yang menghidup dan mematikan, memberi rezeki dan mentadbir serta mengurus alam ini. Nampak? Tetapi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah pengibadatan, mereka syirik kepada Allah.
Mereka kata kita tak mampu, kita tak kuat untuk beribadah direct kepada Allah. Tak siapa kalau kita ibadah direct kepada Allah, mesti guna perantara, mesti ada kabel kita kata, mesti ada wasilah-wasilah yang menyampaikan kita ataupun mendekatkan kita kepada Allah, ataupun yang memberi pertolongan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dilakukan, inilah kesyirikan yang dilakukan di awal di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dia kata wal ghalib al isyraku fil uluhiyah. Dia kata ghalibnya berlaku syirik ni pada uluhiyah, bi an yad'uwa ma'allahi ghairahu. Macam mana boleh berlaku syirik? Apabila seseorang menyeru bersama Allah yang lain. Seru nama Allah kata dalam doa dia, dalam munajat dia, tak, dalam hajat dia, tetapi dia seru juga nama-nama selain daripada Allah. Tak kiralah nama-nama tu sama ada nama-nama orang saleh, ataupun nama-nama wali-wali Allah, ataupun nama-nama para anbiya, diseru sebagai untuk meminta pertolongan ataupun memohon hajat dan sebagainya. Inilah kesyirikan yang berlaku di zaman awal tamadun manusia dulu, iaitu zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka ini percaya kepada Allah, mereka yakin sepenuh hati kewujudan Allah, termasuk musyrikin Mekah yang Nabi berhadapan dengan mereka. Mereka percaya bahawa di sana adanya Allah. Bukan setakat tu, tetapi mereka juga percaya apa yang kita sebut sini, Allah lah yang mencipta, yang mengurus, yang mentadbir alam. Dalil sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan realitinya musyrikin Mekah ni, kepercayaan dia kita boleh tengok sampai tahap mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdullah. Nama anak-anak mereka ni ada Abdullah, tapi dalam masa yang sama ada juga Abdul Uzza, ada juga Abdul Manas. Di alam Melayu kita ni ada juga orang beri nama anak Abdul Manas, betul tak? Sebab dia kata ni tok nenek Nabi, lalu dia beri nama Abdul Manas. Sedangkan Abdul Manas tu hamba kepada bahala Manas, faham? Tapi dia nak agama ni, tak? Dia kira ni tok Nabi ni. Tapi tu salah, tak boleh nama tu, tak? Tak boleh. Kalau kita ada ke tahu dalam bab ni, sebaiknya kita tukar nama tu, tak? Tukar nama tu. Sebab itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah dahulu. Apa tak? Jadi mereka bi an yad'uwa ma'allahi ghairah au yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, ataupun dia melakukan ibadah-ibadah tertentu kepada selain Allah. Seperti contoh nazar, mereka bernazar untuk patung-patung berhala mereka. Sedangkan nazar ini adalah ibadah. Ataupun mereka menyembelih korban, mereka menyembelih korban untuk kubur wali fulan, wali fulan. Ini juga termasuk isyraku billah, kata-kata. Tak? Wal khauf wal raja wal mahabbah, sama juga termasuk dalam ibadah yang dia tak boleh buat kepada selain Allah, iaitu rasa takut atas dasar agama, ataupun raja, pengharapan atas dasar agama, ataupun mahabbah, cinta kasih sayang atas dasar agama, tak boleh dinisbah kepada selain Allah. Wasyirku a'zamud dhunub, dia kata. Sedangkan syirik ini adalah sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa. Pandangan Islam tentang benda-benda ni, antaranya Islam menganggap benda ni cukup besar sehingga Allah tidak mengampuni dosa dia. Sebagaimana Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kata sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa syirik sekiranya seseorang tu mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa syirik dia. Faham? Kalau dia buat dosa syirik
tetapi sebelum mati dia sempat bertaubat, ini tak, Allah akan beri pengampunan untuk dia. Sekiranya taubat dia tu menepati syarat lah. Tak. Tapi kalau seseorang dia buat syirik, lalu dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, hak inilah yang dimaksudkan oleh ayat, Allah tak akan beri pengampunan. Tak. Bukan setakat tak beri pengampunan, malah sebarang syafaat pun tak dapat membantu dia. Sebarang syafaat pun tak dapat membantu, kerana dosa syirik yang dilakukan. Dan Allah sebut juga dalam ayat ni, wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi dosa-dosa selain daripada syirik, ada kebarangkalian untuk Allah beri pengampunan. Ada. Sebesar mana pun dosa itu, selain daripada syirik, Allah beri peluang untuk dia mendapat pengampunan. Di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Sekiranya Allah berkehendak memberi pengampunan, Allah ampun. Sekiranya Allah berkehendak untuk azab dia, Allah azab. Tetapi orang lagu ni, dia tidak akan kekal dalam neraka Allah. Tak. Selagi mana dia tak ada dosa syirik ataupun dosa kufur yang terkeluar daripada Islam. Apa tak? Sebab tu kita kata benda ni terlalu besar. Oleh kerana tu, para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersungguh dia menjelaskan benda ni, seapalah para sahabat faham sungguh tentang syirik ni. Nampak tak? Sehingga para sahabat faham sungguh. Bayangkan sahabat di zaman jahiliah dulu, mereka beriktikad dengan patung-patung berhala mereka. Mereka percaya sungguh. Tak? Habis mapuh kaki kita kata dia percaya kepada patung-patung ni. Setiap ibadah yang dia buat, baik haji, baik umrah, baik apa saja ibadah yang mereka lakukan, mesti diselitkan dengan keberkatan patung-patung ni. Bila dia tawaf Kaabah, di sekeliling Kaabah ni ada patung-patung berhala yang dipuja. Hak ni dia ambil berkat, hak tu dia ambil berkat, hak ni dia tawassul, hak ni dia macam-macam pasal. Bila dia sa'i antara bukit Safa dan Marwah, di sana ada juga patung atas dua bukit ini. Tak? Tidak sah sa'i melainkan mesti setuh juga lams. Patung yang ada di atas bukit Safa, patung yang ada atas di bukit Marwah. Sehingga di awal Islam, para sahabat bila nak melaksanakan ibadah haji dan umrah, tak ambuh buat sa'i di bukit Safa dan Marwah ni, kerana benci dengan patung yang ada. Lalu Allah turun ayat, innas safa wal marwata min sya'airillah. Nah, kita pun bila kita buat manasik sa'i di bukit Safa dan Marwah, kita disunatkan sebut benda ni, innas safa wal marwata min sya'airillah. Dan Allah menafikan perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh musyrikin Mekah dulu. Lalu Allah menyatakan ini adalah syiar dan agama yang Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata dosa syirik satu dosa yang tiada pengampunan untuk dia. Tak kiralah siapa pun dia. Baik dia ayah kepada seorang nabi, baik dia pak saudara kepada seorang nabi, kalau dia bawa dosa ini menghadap Allah, maka tak selamat dia. Contoh kita ambil Nabi Ibrahim, ayah dia tak mampu selamat, sedangkan dia adalah nabi besar, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim ni digelar bapa kenabian. Boleh katakan nabi-nabi yang datang selepas pada dia semua dari keturunan dia belaka. Tapi habis anak cucu dia boleh selamatkan belaka, kecuali ayah dia. Azar dia tak boleh selamat. Padahal Nabi Ibrahim ni janji siapa? Dia kata kok mana-mana aku akan minta ampun juga untuk ayah aku. Dia janji dengan Tuhan. Dia minta sungguh dengan Tuhan, aku nak minta pengampunan untuk ayah aku. Special case ni seorang. Allah kata sorry, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia menghadap Tuhan dengan bawa dosa syirik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syirik ni terlalu berat. Tak kira sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Setengah orang bila kita sebut syirik kecil, dia berasa kecil. Sedangkan syirik kecil dia termasuk dosa besar. Apa tak? Syirik kecil ni dia dosa besar, cuma nama dia kecil. Apa kecil? Sebab dia tak terkeluar daripada Islam. Hakikat dosa tu besar,
merosakkan ibadah dia. Bukan setakat merosakkan ibadah, malah dia boleh merosakkan akidah dia, mencacatkan akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ini pandangan-pandangan Islam terhadap syirik ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun pertama berdakwah di bumi Mekah, tak banyak sentuh benda lain melainkan sentuh tentang tauhid, tentang syirik. Dan atas dasar inilah musyrikin Mekah menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan menentang benda lain. Nabi kita tahu belaka bukan orang tak juruh. Orang Mekah respect perangai Nabi, akhlak Nabi. Betul tak? Dia kata tak adalah, Muhammad ni orang terbaik yang ada di Mekah. Maknanya dari sudut akhlak dia setuju angin dengan Nabi. Faham? Dari sudut ibadah, dia buat ibadah sama sebagaimana yang kita buat ibadah. Dia buat haji, dia buat umrah. Nampak tak? Walaupun ada tokok tambah lah, tapi atas nama stand umrah haji tu ada. Jadi amalan dia. Dan Nabi SAW mari, Nabi meneruskan amalan-amalan ni. Ini dia panggil millah Ibrahim alaihissalam. Adanya haji, adanya umrah, adanya tawaf, adanya solat, adanya puasa, adanya zakat. Faham? Semua amal kita buat hari ni, orang Mekah buat belaka dah sebelum kedatangan Nabi, ataupun sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Mereka buat belaka dah. Tinggal lagi amalan-amalan yang mereka buat ni kadang-kadang telah diseleweng, telah diubah suai. Tak? Mana amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka pindah dan mereka takak tambah, menyebabkan amalan itu rosak. Menyebabkan amalan itu rosak. Dan Nabi tak balas dalam bab ni. Nampak tak? Nabi hanya mari baiki yang ni. Tapi hak betul-betul mereka balas dengan Nabi dalam isu syirik kepada Allah. Dalam isu menganggap selain daripada Allah ada lagi ilah-ilah yang lain. Tak? Ilah bagi masyarakat Mekah ni kita panggil benda-benda yang ada di samping Tuhan, yang boleh bantu kita juga. Bantu lagu mana? Bantu liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bantu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Yang boleh beri syafaat kepada kita. Seru nama dia ni, dia beri syafaat kita. Tak? Yang boleh kita tawassul dengan nama-nama ni. Tak? Sapa kita ke Tuhan. Doa kita sapa Tuhan melalui tawassul dengan wali sekian, wali sekian, wali sekian. Dan hakikat segala apa yang dipuji, yang diseru di zaman musyrikin Mekah dulu, semuanya adalah orang-orang soleh yang dianggap keramat dia. Ada keramat dia masing-masing. Ada kemuliaan di sisi Allah. Ataupun dalam istilah dia panggil jah. Ada kedudukan dia di sisi Allah. Oleh kerana itu, sebahagian ulama tak berapa setuju dengan kita berdoa dengan jah orang ni. Walaupun kita kata jah Nabi ni ada sebahagian terima lagi, boleh kita faham tak jah ni? Raja dengar tak doa dengan jah? Tak, bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dengan berkat jah kedudukan Nabi Muhammad. Faham? Ya Allah selamatkanlah aku dengan berkat kedudukan Abu Bakar, kedudukan Umar, kedudukan Uthman. Dia doa dengan jah dia panggil. Sebahagian ulama tak berapa setuju benda ni, sebab Nabi tak pernah ajar doa dengan cara tu. Dalam doa-doa Nabi tak ada kaedah Nabi doa dengan jah Nabi Ibrahim ke dengan jah Nabi ni, jah Nabi ni, tak. Tapi doa Nabi biasanya direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara pandangan Islam terhadapnya. Antaranya lagi, berat tak berat syirik ini, Allah kata innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah. Allah kata sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan bagi dia syurga. Haram terus dia masuk syurga. Tak? Haram terus dia masuk syurga. Ini beratnya tak pandangan Islam terhadap perbuatan syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali dia adalah neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tiadalah bagi orang yang zalim. Zalim di sini adalah musyrik.
Tak, dalam Quran Allah banyak guna kalimah zalim ni. Dan ghalibnya kalimah zalim Allah nisbah kepada amalan syirik. Sebab itu sebesar-besar kezaliman manusia kepada kepada Khalik dia, kepada pencipta dia. Lagi syirik juga boleh menghapuskan segala amalan kita hak lepas-lepas. Banyak amalan baik yang kita buat disebabkan dosa syirik terbatal habis segala amalan. Allah sebut walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan perbuatan syirik selepas mereka mentauhidkan Allah, selepas mereka dah muslim, dah beramal soleh, Allah kata la habita anhum ma kanu ya'malun, akan terhapus habislah segala amal yang dia buat. Saya zaman ngaji dulu, saya ngaji Kelantan, ngaji di Pulau Melaka dulu, dan pernah dengar almarhum Tok Guni Aziz dalam pengajian tafsir dia terjemah habitats, dia terjemah habitats a'maluhum. Terjemahan dia tu tak temu cari dalam, orang kata dalam apa, dalam kitab-kitab ataupun Quran terjemahan. Benda dia terjemah lebih. Orang biasa duduk tepi sungai, dia tahu benda ni, tak? Bila mari banjir besar, roliknya tebing sungai ni, oleh kerana air derah mari, dia lebih habis tebing ni. Saya pernah tengok depan mata sendiri, kan? Sebab madrasah kita ni duduk tepi sungai. Tahun mari banjir tu memang debur perut kita tu. Setiap tahun mesti lebih semua kita. Lebih, orang Kelantan panggil lebih juga ni, tak? Dia lebih dalam kaki, 2 kaki, kadang-kadang 5 kaki dia lebih. Tak? Jadi kalau tengok dalam apa ni, pelang tanah tu, rezak sungai tu tak ada dah, pas tengah sungai tu dah lebih semua setiap tahun dia. Lebih habis. Tok Guni Aziz dia terjemah bila dia baca ayat ni la habitat a'maluhum. Dia tak terjemah terhapus habis amalan, tapi dia terjemah lebih habis. Kita bina amalan kita setinggi bukit ni, tinggi tau. Setinggi tebing amalan kita buat, dengan puasanya, dengan zakat, dengan haji. Tapi dengan sebutir je syirik, lebih habis hak kita bina tu. Rugi tak agak-agak? Rugi besar. Hanya disebabkan satu perbuatan jahat yang kita buat, yang terlalu jahat, jenayah paling besar, iaitu kita syirik kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptamu, Allah yang beri makan kamu, Allah yang rezekikan kamu, Allah yang peliharamu, tiba-tiba dalam bab menyembah, dalam bab ibadah, mu cari benda lain, mu seru nama lain dalam berdoa. Ini terlalu dahsyat. Maka Allah janjikan akan terhapus habis amalan dia disebabkan perbuatan syirik dia. Dia ngadak Allah esok, dia kata dia beramal dah. Dia beramal dah. Banyak ni dia beramal. Dulu awal-awal balik dulu dah kita pergi ngaji Yaman kan. Balik ni naik kapal terbang. Kita duk mikir, orang je buat kapal terbang ni, agak-agak besar tak pahala dia. Banyak pahala, betul tak? Ikut kiranya, ikut logik kitanya, bayangkan setiap tahun ada semua orang pergi haji dengan kapal terbang. Bayangkan setiap tahun, tak? Bukan setiap tahun, nak bulan ada orang pergi umrah dengan menggunakan khidmat kapal terbang ni. Agak-agak banyak mana pahala hak ju buat tu, ju cipta kapal terbang. Banyak pahala dia. Tapi bila dia ngadak Tuhan esok-esok, tak ada benda pun. Tak ada benda langsung. Sebab dia ngadak dengan bawa syirik putih. Bayangkan kalau dia tak ada syirik ni, dia mentauhidkan Allah, banyak mana pahala. Tak? Begitulah yang dimaksudkan la habita anhum ma kanu ya'malun. Segala benda hak dia pernah beramal habis, musnah, habis lebih. Tak? Disebabkan dosa syirik yang dia lakukan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Dalam ayat yang lain Allah kata la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar
Allah kata sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum kamu wahai Muhammad, lain asyrakta, jika sekiranya melakukan syirik. Allah tak kata ke umat ni, Allah tuju ke nabi, lain asyrakta, kalau mu sendiri buat syirik wahai Muhammad, benda berlaku, la yahbatanna amaluk, amalmu sendiri akan terhapus. Nabi ni Allah beri amaran kepada nabi, mu wahai Muhammad, kalau mu sendiri buat syirik pada aku, maka la yahbatanna amaluk. Allah guna dengan lafaz taukid, mana ayat yang menguatkan bahawa pasti walaupun mu pakat nabi ke, mu hebat setara mana pun, mu ulul azmi ke, kalau mu buat syirik maka terbatal habis segala amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan mu akan jadi orang yang paling rugi sekali di akhirat besok. Mu akan jadi orang paling rugi. Ni nabi tak menasabah dak nabi akan buat syirik lah, kita kata tak, tidak menasabah langsung, tapi ancaman Allah kepada nabi dan juga kepada ummah bahayanya dosa ni. Dosa syirik juga Islam kata orang yang buat syirik ni jadi halal darah dia. Ni parah ni tak? Allah kata dalam ayat, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, dalam surah Taubah. Ini ayat penentangan kepada kaum musyrikin yang kita kata kafir harbi. Allah kata perangilah musyrikin itu. Siapa musyrik ni? Orang yang syirik kepada Allah. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja mu temu mereka perangi. Yang salah parking pula ayat ni, temu orang tak, bukan sekarang yang pergi kerak tekak jadi IC lah pula kita tak. Ayat ni dituju kepada musyrikin yang menjadi musuh kepada Islam tak. Allah kata jumpa mana pun kerak, sebab dia adalah musyrik tak, menentang Allah dan Rasul. Dalam satu hadis Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dalam hadis ni Nabi kata, aku diperintahkan supaya perangi manusia. Siapa bila? Sehinggalah mereka mengucapkan syahadah, menyaksikan bahawa tiada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila dia dah menyatakan, bersaksi, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terpeliharalah darah mereka dan juga harta benda mereka. Maknanya dengan tauhid, dengan meninggalkan syirik ni, maka terselamat darah kita tak, terselamat nyawa kita, terselamat maruah kita dan juga harta benda kita. Ini kedudukan bahayanya kita kata perbuatan syirik ini. Dan tadi kita sebut dah tentang syirik. Islam menganggap dia akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kita kena sebut begitu ke orang, biar dia reti, biar dia rasa takut. Dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala disusun satu kitab, dihimpunkan segala jenis dosa-dosa besar. Dalam tajuk kitab dia Al-Kabair, himpunan dosa-dosa besar. Maka dosa pertama sekali dia letak, dosa syirik kepada Allah. Dosa syirik kepada Allah. Nabi kata dalam hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, ila akhir hadis. Nabi kata, nak tak kamu aku ceritakan, aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Lalu para sahabat kata, bala ya Rasulullah, ya, kami nak dengar apa itu dosa besar yang paling besar. Nabi pun kata, al-isyraku billah, yang pertamanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan selepas itu derhaka kepada kedua ibu bapa. Ni susunan dia. Susunan dosa-dosa besar ni yang paling besar sekali adalah isyraku billah. Isyraku billah. Allah, itulah kita kata benda yang membahayakan akidah kita dan yang membinasakan segala amal kita di akhirat besok. Ini pandangan Islam begitu tegas dalam amalan syirik. Sehingga kan kita boleh tengok tegas tak tegas Islam dengan benda syirik ni. Di awal Islam
Nabi larang terus para sahabat ziarah kubur. Dah. Awal Islam tak boleh ziarah kubur, haram ziarah kubur ni. Sehingga Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Bapa larangan ni? Disebabkan amalan syirik. Tak, ghaliknya masyarakat jahiliah dulu kubur ni memang tak, tempat syirik lah. Lalu Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Tetapi selepas dah akidah dah jelas, para sahabat ni dah clear mana tauhid mana syirik, lalu Nabi kata sekarang ziarahlah, fa innahu tudzakirukumul akhirah. Kerana dengan menziarahi kubur ini dah boleh menyebabkan kamu ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat. Nampak tak? Siapa tahap tu semua? Islam begitu tegas dengan amalan syirik ni. Okey. Apakah jenis-jenis syirik? Ulama bahagikan syirik ini kepada dua bahagian sahaja dah. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yukhriju minal millah. Apabila seseorang melakukan syirik besar, dia menyebabkan terkeluarnya seseorang itu daripada Islam. Dah. Wa yukhallidu sahibuhu finnar, dan seseorang itu akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dah, selama-lamanya. Idza mata walam yatub minhu. Ni biasa kalau kita cakap bab ni, biasa orang tanya, dosa kalau dia taubat? Dah, apabila dia mati dalam keadaan bawa amalan syirik ni, dah, maka tak ada pengampunan untuk dia. Wahwa, apa yang dimaksudkan syirik sini? Wahwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Kita lakukan mana-mana amal ibadat untuk selain Allah. Untuk selain Allah, itulah syirik. Jangan kita anggap syirik ni hanya sembah tok pekong. Tak, puja patung berhala. Tak. Termasuk syirik adalah kita menyeru nama-nama lain. Dalam doa, kita seru nama orang lain. Sebab tu para ulama bincang, ada satu qasidah ataupun nasyid yang masyhur. Apa? Allah Allah arifna ya Rasulullah. Aja dengar nasyid tu. Budak-budak kita berahi nasyid tak? Allah Allah arifna ya Rasulullah. Ucapan ni sekali tengok macam sedap, tapi kalau perhati molek, dia berkait dengan masalah tauhid dan juga syirik. Macam mana? Saya jelaskan. Tak. Ada ustaz-ustaz yang kata boleh sebut dengan alasan-alasan dia. Antara alasan dia kata arifna ya Rasulullah ni maknanya minta tolong dengan Nabi. Tak, Allah Allah arifna ya Rasulullah. Tak, Allah Allah tolonglah kami wahai Rasulullah. Dia kata tak salah. Kenapa tak salah? Sebab dia kata kita minta tolong akhirat besok. Kan ada hadis yang kita biasa dengar, bila kita dibangkitkan di mahsyar besok, lalu Nabi kata istaghathu bil anbiya. Umat manusia, seluruh umat manusia dibangkit di mahsyar, lalu mereka pakat pergi minta tolong dengan Nabi. Kan? Hadis yang panjang, mula-mula kita pergi ngadak Nabi Adam alaihissalam. Istaghathu bi Adam, minta tolong dengan Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kita ni. Nabi Adam kata aku tak boleh tolong, aku ada dosa dengan Tuhan sekian. Nabi Adam kata pergilah ngadak Nabi Nuh, minta dengan Nabi Nuh. Gilah temu Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata tak boleh tolong juga. Tak, pergi ngadak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata tak boleh tolong, sehinggalah sampai Nabi kita Muhammad. Ini dipanggil istaghathu bil anbiya. Mereka pergi minta tolong dengan Nabi. Maka dengan hadis ni, ustaz-ustaz yang kata boleh ni, dia kata boleh tu, kita minta tolong dengan Nabi akhirat besok. Kita kata kalaulah dengan bermaksud sekian, tak menjadi masalah. Tak, kita minta sining tapi minta untuk akhirat. Wahai Rasulullah tolonglah kami akhirat besok, dengan niat akhirat besok, tak jadi masalah. Yang jadi masalah, dia guna istilah tak, arifna ya Rasulullah dengan masalah kehidupan dia hari ni. Ini masalah. Contoh, dia kena nyakit ataupun ditimpa musibah, dia pun ya Rasulullah arifna. Contoh, tak, dia aksiden ke, rumah terbakar, dia pun kata ya Rasulullah arifna ya Rasulullah. Salah tak salah?
Syirik lah ni syirik ni. Dan hak ni lah perbuatan musyrikin Mekah dulu. Nampak tak? Dia tak seru nama Allah, tapi dia seru nama Rasulullah. Saya masa belajar di Yaman dulu, kita ada usrah kita dalam satuan pelajar ni, kita buat usrah. Dan saya ada guru usrah saya. Dan kita rancang setiap hari Selasa kita akan keluar dakwah di Medan Tahrir. Ada satu tempat lah bandar di Sana'a ni, Medan Tahrir. Di sini ramai pelancong-pelancong. Kita pun keluar dakwah. Dakwah lagu mana? Kita speaking orang putih ni kita tak erti. Lalu cara dakwah kita bawa saklar-saklar dah. Kertas-kertas tentang pengenalan Islam dalam bahasa putih ada dalam masa dia ambil pusat dakwah lah. Ada pusat dakwah di Sana'a ni, tak? Dia agihkan secara percuma kertas-kertas ni, ada bahasa Cina, ada bahasa Korea dan macam-macam. Sebab kita sebut buat gitu tu sebab kita dengar seorang syekh dia cerita, tak, ada seorang orang Yaman lah, dia tak pandai cakap benda pun, tapi kerja dia bagi saklar je. Jumpa pelancong, tak, dia hi, tak, dia tanya how are you apa benda, dia beri kertas. Terkedir Allah sekali tu dia jumpa pelancong daripada Korea, dia beri kertas kau bahasa Korea. Faham? Takdir Allah buka pintu hidayah kepada dua orang pelancong ni. Dia tengok, dia baca lebih kurang, dia pun telefon, ada nombor telefon pusat dakwah situ. Dia telefon pergi pusat dakwah, masuk Islam. Masya Allah, kita kata kita kena buat benda ni, projek ni lah. Kita pun buat benda yang sama. Jumpa pelancong ni kita beri, jumpa pelancong ni. Takdir Allah sekali temu pelancong daripada Jerman, kita beri saklar ke dia. Oh, dia kata nanti aku pun ada hadiah kamu. Debur perut dah gitu. Dia kata aku ada hadiah kat kamu. Dia pun ajak belanja minum air kedai, dia bayar. Bang, benda hadiah dia beri kita, dia beri kita Injil dalam bahasa Arab. Rupanya padri Kristian. Tak? Benda dia panggil missionary. Tak? Pendakwah Kristian. Mari memang semata-mata nak dakwah muslim di Yaman. Dia pun berdialog dengan kita. Orang Jerman ni tak pandai cakap Arab lah. Dia bawa salah seorang Kristian daripada Mesir. Orang Mesir, tuan-tuan nak tahu, sebahagian penduduk Mesir ni memang dia Kristian asal, Qibti. Tak, dia Kristian asal. Kalau kita pergi Mesir tengok pakai jubah, dodos gatus sebeh ditekuk besar, sebeh besar tu. Bukan Islam lagi tu. Jangan kata oh ni tok syekh besar ni jangan pergi salam cium tangan pula. Sebab bapak Kristian tu, Kutus dia panggil, tak? Padri besar dia pakai jubah macam jubah tok syekh kita. Kalau dengan jubah Dr. Yusuf Qaradawi, jubah dia lebih kurang. Tengok. Cuma bezanya dia kata sebeh tekuk. Ini puak-puak padri Kristian. Jadi hak Mesir ni ju terjemah. Hak ni cakap dia terjemah, hak ni cakap dia terjemah. Salah satu benda yang saya menarik, benda dia sebut, dia kata aku ni padri Jerman tu tadi. Dia kata aku sebelum jadi padri ni aku seorang askar, dia kata. Khidmat sebagai askar dalam tentera Jerman. Pernah berlaku, dia kata di kamp kami ni, salah seorang kami ni kena rasuk jin. Kena rasuk. Kita ingat pak kita je kena histeria, tak? Kat dia ada kot. Kena rasuk ke jin. Dia kata hari ni aku nak cuba agama Muhammad. Dia ni maknanya seorang pengkaji jugalah. Aku nak cuba betul agama Muhammad. Dia buat agama, dia seru nama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, jika mu betul, tolonglah kawan aku ni. Dua tiga kali dia seru, tak mari-mari tolong, dia kata. Nampak tak? Lah lepas dia kata dah 2-3 kali dia seru nama Muhammad supaya tolong kawan dia ni, tak mari, dia kata. Dia pun seru nama Jesus. Sekali seru je, baik selalu hamba Allah ni. Dia kata inilah menjadi bukti bahawa agama Kristian lebih betul daripada agama Muhammad. Tak. Saya pun betul tahu dia. Saya kata Islam tak pernah mengajar umat dia bila ada masalah seru nama Muhammad. Tak. Kami seru nama Allah. Jadi masalah seolah-olah puak musyrikin, puak Kristian ni dia menganggap kita ni puja Muhammad macam dia puja Isa alaihissalam. Dan rupa-rupanya ada segelintir umat Islam yang faham lagu tu. Nampak tak? Dia seru nama Nabi Muhammad, dia seru nama Khaidir, dia seru nama Abdul Qadir Jailani. Macam-macam seruan selain pada Allah.
Kita kata Islam tak pernah ajar lagu ni. Kami bila kami sakit, kami ada masalah, kami seru nama Allah. Dan Nabi Muhammad ni kita kata seorang Nabi, dia bukan Tuhan. Tak, dia bukan Tuhan. Tak boleh kita seru nama dia. Ini syirik di dalam Islam kita sebut. Faham? Ini setara ni kefahaman dia. Jadi kita kata ini benda-benda yang mesti kita awasi dan jaga dengan betul-betul, tak? Okey. Jadi itu yang dimaksud dengan kita beribadah dengan ibadah-ibadah tertentu kepada selain Allah. Itu antara syirik besarnya. Tak? Seperti lagi dia kata kaddu'a ghairullah tadi. Wa taqarrub bidzabaih, mendekatkan diri dengan menyembelih. Di Yaman saya pernah pergi satu tempat, dia time dia sembelih korban, dia akan sembelih di kubur wali dia. Tak? Dia akan sembelih di kubur wali. Benda kaitan. Kita kata sembelih hang memang ibadah. Korban memang ibadah. Tapi apa kaitanmu mesti sembelih mesti di kubur tok wali ni? Tidak lain melainkan dia mengagungkan wali ni. Dan ini ibadah. Korban. Tak, sembelihan adalah ibadah yang mesti dibuat kepada Allah sahaja. Fasalli li rabbika wanhar. Allah kata tak, hendaklah kamu solat untuk Allah dan sembelihan korban pun untuk Allah. Tiba-tiba dia sembelih di kubur wali. Faham? Ini berlaku. Wan nuzur, begitu juga bernazar li ghairillah, kepada selain Allah, minal kuburi wal jinni wasyayatin. Di kubur keramat sekian-sekian, kepada jin, kepada syaitan. Saya di Kemamang tu kita ada satu kampung nama dia Kijal. Kalau orang biasa gilah tak, awana Kijal seru situ tak. Kijal ni ikut cerita orang tua-tua dulu, dia ada pokok besar, pokok Kijal. Dan pokok ni tepat orang-orang Melayu kita dulu, dia panggil benda buah acok ke benda. Buah acok lah, bayar nazar lah. Sebab pokok besar. Khamak lah besar. Kalau duduk tengah laut tu, sebelum nampak darat, nampak pokok ni dulu. Lalu pokok ni menjadi satu tempat pemujaan. Faham? Islam ni bukan kata Hindu, bukan kata apa ni. Tak, orang Islam kita. Tai sakit demam apa, dia kata kena buah acok sini, baru selamat. Faham? Ini menyakit masyarakat kita dulu. Alhamdulillah, marinya para ulama-ulama kita, khususnya ustaz-ustaz yang baru balik pada Mesir, balik daripada Yaman, balik pada benda, menjelaskan tentang bahayanya syirik. Lalu alhamdulillah masyarakat kita tinggal benda. Tak, tinggal benda. Jadi itu saya tutup dengan syirik yang kedua, iaitu syirik kecil, iaitu la yakhruju minal millah. Siapa-siapa yang melakukan syirik kecil ini tidak menyebabkan dia terkeluar daripada agama, lakinnahu yanqusut tauhid, tetapi dia mencacatkan, merosakkan akidah tauhid kita. Tak. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar, dan dia menjadi wasilah penghubung kepada syirik besar. Jangan kita ingat buat syirik kecil ni dia habis situ. Tak. Dia akan kemuncak, dia pergi ke syirik besar. Contoh, ada Nabi sebut man 'allaqa tamiman faqad asyraka. Nabi kata siapa-siapa yang menggantung tangkal azimat, dia telah melakukan perbuatan syirik, Nabi kata. Tak. Dan para ulama dalam menafsirkan hadis ni, dia kata ni syirik kecil. Orang gantung tangkal azimat. Tak. Dia kata ni syirik kecil. Tetapi dengan syirik kecil ni, kalau dia i'tikad sungguh, dia memberi manfaat dan memberi mudarat, dia boleh bawa kepada besar juga. Dia boleh bawa kepada besar juga. Faham? Kalau dia gantung sungguh-sungguh, dia kata tak pakai takar lah ni. Orang Melayu kita pun ada juga tak. Takar apa ni, kalau budak nangis lah, pakai gelang hitam lah, kain benang hitam di tangan lah, ditekuk lah, di pinggang dan macam-macam. Saya pernah pergi rumah seorang tukang urut lah, puang tukang urut. Depan rumah dia gantung kuda laut kecil tu kan, kuda laut hak kering dah, dia gantung dah. Kita kata dah buat apa gantung dia kata jin tak masuk, dia kata. Allah, kita kata golek jin depan pintu tuan rumah dia. Dak, jin mana nak takut? Apa ni, kuda laut dah lah bersatu, kuda laut kering pula. Kalau kuda betul boleh tahan, kita kata ni kuda laut. Atas dasar dia kata nak halau jin. Masya-Allah.
Ada di kalangan orang dia jadikan tangkal lazimat dia panggil khatam nubuwah, dia panggil. Kena ada khatam nubuwah. Cop kenabian. Dan benda ni tangkal kita tu. Nabi tak pernah ajar benda ni. Mari mana bentuk gitu cop kenabian. Dia buat bentuk 3 segi, tak? Lepas tu ada ayat apa? Innaka mansurun ke apa. Itu adalah tangkal kita kata. Jangan. Sebab benda ni Nabi kata syirik. Dan ulama letak syirik kecil. Tak? Hak terkini minta maaf sebutlah tak. Kalau sekadar kita pakar saja tak apa. Tapi kalau ada iktikad bahawa capal Nabi, lambang capal Nabi, dianggap sebagai azimat juga, dianggap sebagai tangkal juga, penyelamat kepada benda dan sebagainya. Ada dia sebut fadilat dia. Ini kita kata tangkal. Kalau sekadar dia kata oh ni apa ni selipar Nabi, kita muliakan selipar Nabi, tu kita tak ada hal lagi kita. Tapi siapa tahap dia kata benda ni boleh menyelamatkan sekian, dok kalau pakai di motor tak aksiden, ni tangkal kita kata. Dan benda tu salah. Sebab Nabi sebut secara apa ni kaedahnya, man allaqa tamiman faqad asyraka. Nabi kata siapa-siapa yang menggantung, meletakkan tangkal azimat ini sebagai penyelamat, sebagai pendinding, sebagai apa sahaja, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Faham? Jadi ini benda-benda yang kita kena awasi dan berhati-hati dengan perbuatan ini. Termasuk dalam syirik kecil yang disebut oleh para ulama, iaitu dalam bentuk alfaz wal af'al, lafaz-lafaz dan juga perbuatan-perbuatan, seperti al-half bi ghairillah, kita bersumpah dengan selain nama Allah. Itu syirik kecil tadi. Ada sumpah dengan nama Kaabah ke. Kalau budak-budak, masa kita budak-budak dulu, dia sumpah dengan nama Tobak aku tak buat. Kelantan ada juga Tobak lah, Tobak kekok, dia kata aku tak buat. Dan macam-macam lah dengan Kaabah ke. Tak boleh kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Wallahi wabillahi watallahi. Nampak tak? Tak boleh kita sumpah dengan nama Husain. Syiah ada sumpah dengan nama Husain. Tak, sumpah dengan nama Ali, tak boleh. Faham? Begitu juga beri nama Abdu. Abdu ni mesti dinisbah kepada nama Allah sahaja. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghani. Tak. Ada orang dia nama anak Abdul Husain, salah benda ni. Tak, salah. Tindakan tu salah. Abdul Ali contoh. Ada orang beri nama Abdul Nabi, tak boleh kok Abdul Nabi. Faham? Kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib boleh beri nama. Berapa tak salah Abdul Muttalib? Sebab dia bukan nisbah kepada nama tu. Abdul Muttalib ni gelar orang. Boleh? Al-Muttalib ni tok Nabi. Tak? Lalu dia ni ada nama dia, kita tak ingat benar nama sebenar dia. Tapi dia ni biasa bawa hamba. Jual hamba lah. Tak, jual hamba. Tiba-tiba yang dia bawa tu bukan hamba sebenarnya. Siapa tok Nabi lah. Lalu lekat dia ni orang panggil Abdul Muttalib. Hamba kepada Abdul, bukan kata hamba kepada Tuhan dan sebagainya. Sebab tu nama tu tak apa. Ada pun Abdul Manaf dan sebagainya, tak boleh. Kita kata tak boleh. Okey. Begitu juga orang kata Masya Allah wa syi'ta. Ini perkataan ni salah. Tak. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu lah benda ni berjaya. Tak boleh kita sebut gitu. Kita boleh sebut kalau dalam bahasa Arab, tak, Masya Allah thumma syi'ta, boleh, tak apa. Tapi dengan kita pakai kata dan, tak, kita orang Melayu tak cakap gitu kot. Agak ada. Tak, Masya Allah wa syi'ta, salah kata tu. Itu syirik kecil. Tak. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu berlakulah benda ni, salah. Itu jadi syirik kecil. Kita kena sebut tak, Masya Allah thumma syi'ta, dengan kehendak Allah, kemudian dengan tak, kehendakmu berlakulah benda ni. Boleh. Tu ucapan tu boleh. Okey. Tamim kita sebut dah. Tak, apa ni, tangkal azimat kita sebut dah. Dan last sekali adalah syirkun khafi.
Syirik yang tersembunyi yang Nabi sebut ialah benda dalam bab riya, kita beribadah menunjuk kepada orang. Tak? Kerana tunjuk ke orang, ini juga termasuk dalam syirik. Ada sebahagian panggil syirik kecil, ada sebahagian panggil syirik khafi, tetapi dia termasuk syirik yang mesti kita tinggalkan. Tak? Jangan kita buat ibadah kerana nak tunjuk ke orang, itu syirik, membatalkan amal ibadah kita dengan perbuatan syirik tadi. Itulah kita rasa benda-benda yang patut kita ambil tahu berkaitan dengan perkara-perkara syirik yang mesti kita hindari dan mesti kita pelajari. Tak? Syirik dan tauhid ni kita kena tahu dia, kena reti dia seperti kita reti hitam dan putih. Tak ada orang tukar hitam dengan putih ni kan. Begitulah sepatutnya. Tak, sebagai seorang muslim, dia tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Maka selamatlah akidah dia. Tak, untuk selamatkan akidah dia, dia kena kenal sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan dengan tauhid kepada Allah, apa yang dimaksudkan dengan syirik kepada Allah. Barulah selamat akidah dia. Begitu juga dia nak selamat dalam bab ibadah, dia mesti kenal sunnah Nabi dalam ibadah. Macam mana ibadah yang menepati sunnah-sunnah Nabi. Sebab ibadah tak mari ikut lain, dia mesti mari melalui jalur sunnah Nabi. Selain daripada sunnah tu, maka tu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, lawan kepada sunnah, Nabi letak sebagai bid'ah, kita panggil. Tak, benda yang tidak dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kata para ulama berkhilaf, yang mana bid'ah yang terlarang sungguh, yang mana yang ada ulama kata bid'ah ni terbahagi ke 5, ada kata terbahagi kepada 2. Yang pasti hakikat segala amal ibadah yang bukan daripada sunnah Nabi ni, yang sebaiknya kita kata biar dulu. Biar dulu. Faham? Kita utamakan segala ibadah yang menepati sunnah Nabi, barulah selamat. Sebagaimana dalam bab tauhid dan syirik, begitulah dalam membezakan dalam bab ibadah ni antara sunnah dan bukan sunnah. Inilah yang boleh saya kongsikan sedikit. Moga-moga apa yang kita sebut ni menjadi panduan kepada kita dalam beragama, dalam mentauhidkan Allah, dalam kita berakidah. Moga-moga Allah selamatkan akidah kita daripada akidah yang menyeleweng, terutamanya dalam bab syirik ini. Dalam bab syirik. Dan moga-moga Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana Nabi ajar kepada kita satu doa yang mungkin kita jarang dengar, tapi ini adalah doa antara doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Hadis ini ada di dalam kitab, doa ni ada di dalam kitab-kitab hadis yang mana Nabi sebut apabila menjelang Ramadan. Jadi kita perbanyakkan doa ini dan moga-moga Allah beri kesempatan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah di bulan Ramadan nanti. Sekadar tu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.